Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao an vanakkam sawadikap. Alhamdulillahillazi azhaba anni al'adha wa afani. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wassalam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahu wa wala. Salam sejahtera. Selamat malam semua. Hari ini kita bersiaran. Topik yang akan saya kongsikan pada malam ini amat penting, sebab kalau kita nak memulakan simpanan emas, kita kena pastikan permulaan kita lancar. Kita kena pastikan kita ada ilmu untuk menyimpan emas agar apa juga yang kita matlamatkan dalam simpanan emas ini dapat direalisasikan. Kalau kita menyimpan emas tanpa ilmu, kita tidak akan berjaya. Kalau kita menyimpan emas tanpa ilmu, emas tidak akan mengkayakan kita. Tetapi ilmu menyimpan emas, itu yang akan mengkayakan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini kita bersiaran kembali, bertemu lagi kita pada malam ini untuk topik tips asas simpan emas. Apa tips-tips untuk menyimpan emas? Kita perlu faham, kita perlu sedar bagaimana ataupun kaedah untuk kita menyimpan emas. Barulah kita simpanan kita itu dapat memberikan manfaat kepada diri kita. Okay? Alright, dah bersedia? Like, komen dan share agar lebih ramai orang yang dapat manfaat daripada perkongsian ini, agar kita sama-sama masyarakat celik tentang ilmu emas ini dan mendapat keberkatan dengan menyimpan emas untuk diri dan juga keluarga. Okay, yang pertama, tips asas simpan emas. Yang pertama adalah beli emas dapat emas. Ini yang penting, tuan-tuan. Yang penting bila kita beli emas, kita kena dapatkan emas tersebut. Emas fizikal. Itu yang penting. Okay, beli emas, dapatkan emas. Ada yang menjual, ada syarikat-syarikat di luar sana yang menjual emas, tetapi hanya dapat kertas saja, sijil emas. Jual emas 1 gram, dapat 10 gram. Jual emas 10 gram, dapat 100 gram. Macam mana tu? Saya pun tak faham. Kalau ada syarikat-syarikat sedemikian, saya minta anda tolong minta ke diorang, okey, you nak bagi 10 gram, saya beli 1 gram sekarang, you nak bagi 10 gram kat saya, okey, bak mai 10 gram physical emas itu kepada saya. Kalau diorang bagi, pergi beli banyak-banyak. Beli buang 1 kilo ataupun 2 kilo ataupun 20 kilo. Bagi tahu kat saya pun nak pergi beli. Saya bagi 100 gram, saya beli 1 gram, saya dapat 1 kilo emas. Saya pun nak dapat, saya pun nak beli. Emas fizikal sedemikian. Pastikan 999.9, 24K. Okay? So itu yang pertama. Beli emas, kena dapatkan emas. Yang kedua, emas wujud. Emas wujud. Maknanya emas tu fizikal emas. Kita boleh keluarkan bila-bila masa sahaja. Macam public goods sekarang ni, dia ada account gap. Account gap ni bukanlah fizikal emas, tetapi fizikal di cawangan-cawangan. Cuma bila kita nak keluarkan emas tersebut, memang dia boleh bagikan emas tersebut. Kita just kata withdraw, emas tersebut akan jadi milik kita. So emas itu wujud. Yang kedua, elak beli sijil emas. Jangan beli sijil emas, tuan-tuan dan puan-puan. Berapa banyak syarikat-syarikat yang gulung tikar, berapa banyak syarikat-syarikat scam sekarang ni yang dah gulung tikar akibat daripada scam emas ini. Banyak. Public Gold, kita bukan syarikat scam. Kita bertapak di Malaysia sudah 13 tahun, almost 13 tahun di Malaysia, dan kita ada cawangan 18 cawangan, 17 cawangan di Malaysia, 1 cawangan di Indonesia, Jakarta. Kita bukannya scam, kita bukannya main-main punya bisnes. Ini bisnes yang memang sakan. Bukan setakat kita jual emas. Sekarang ni kita dah ada PG Mall.
Yang ketiga, online shopping sphere yang terbaik di Malaysia sekarang ni. Kita ada Lazada, kita ada Shopee, yang nombor 3 sekarang ni, PG Mall. Dan kita sasarkan dalam tempoh 2 tahun, 3 tahun akan datang, PG Mall akan menjadi nombor 1 di Malaysia dan mungkin di Asia. Itu sasaran kita. Kita bukan buat bisnes main-main, tuan-tuan dan puan-puan. Kita buat dengan penuh kesungguhan, dengan penuh keyakinan, dengan matlamat yang jelas apa yang kita nak capai dalam perniagaan kita. Saya berkatakan bahawa saya ada sebahagian daripada orang kata business owner bagi Public Gold. Sebab setiap dealer-dealer dalam Public Gold kita adalah Public Gold business owner. Okay, so sebabnya kita cuba sedaya upaya untuk educate masyarakat celik emas dan menyimpan emas. Sebab kita tahu, saya sendiri tahu, saya sebagai penyimpan emas, saya tahu kelebihan menyimpan emas ini yang mampu mengubah hidup saya yang sebelum ni boros, yang sebelum ni tak boleh nak simpan, duit tak lekat dalam tangan. Tapi bila start saya menyimpan emas, alhamdulillah saya mampu menyimpan emas walaupun dalam tempoh yang pendek. Saya dapat menyimpan emas dah, orang kata alhamdulillah. Kalau sebelum ni duit memang tak lekat dekat tangan, tapi dengan ilmu emas ini saya mampu mengekang sikap-sikap buruk saya yang suka boros, yang suka joli sana joli sini lah. Yang keempat, faham jenis emas. Faham jenis emas. Apa jenis emas? Kita ada 999, kita ada 916, 12 karat, kita ada macam-macam sebenarnya. So apa jenisnya? Kita ada barang kemas, kita ada jongkong emas, kita ada dinar emas. Ini pun kita panggil jongkong emas ni, tuan-tuan. Walaupun ianya kecil saja, kepingan-kepingan kecil emas ini, dan kita masih memanggilnya sebagai jongkong emas. Ini adalah dinar emas, 10 dinar. Dia ada 1 dinar, 5 dinar, 10 dinar, setengah dinar. Ini kita ada 5 gram, 10 gram, 20 gram, 50 gram, 100 gram. Ini 1 kilogram. 1 kilo. 1 kilogram jongkong emas. Yang kelima, mula simpan emas. Itu yang paling penting sekali. Bagi saya yang paling penting sekali. Sebab dalam pengamatan saya, ramai orang yang masih tertunggu-tunggu, yang masih ragu-ragu nak memulakan simpanan emas. Mulakan simpanan emas, tuan-tuan dan puan-puan. Tak adanya ruginya. Bagi saya, kalau anda tidak ada ilmu emas, anda simpan emas pun anda tak akan rugi. Berbeza kalau anda nak main saham, anda nak main forex, anda nak main bitcoin dan sebagainya. Kalau anda tidak ada ilmu, anda akan rugi besar. 10,000 anda masukkan, 20,000 hilang. 30,000 anda masukkan, 40,000 hilang. 100,000 anda masuk, 120,000 yang hilang. Tapi dengan ilmu emas ni, dengan melabur, dengan menyimpan emas, anda tak rugi 1 sen pun. Anda beli emas ada di tangan anda. Bila masa anda terasa terdesak, anda rasa macam nak guna duit, anda boleh pergi ke cawangan-cawangan Public Gold ataupun di pejabat pos yang berdekatan dengan rumah anda. Anda sama ada anda nak pajak ataupun anda nak gadai sepenuhnya, itu terpulang kepada anda. Okay? So, yang penting kena mula simpan emas. Jangan teragak-agak lagi. Yang keenam, simpan gold bar atau dinar. Kenapa simpan gold bar atau dinar? Untuk melabur, untuk menyimpan pada jangka masa yang panjang, untuk mendapat keuntungan yang maksimum. Ini adalah pilihan yang terbaik. Pilihan yang terbaik daripada anda beli barang kemas. Barang kemas cantik. Untuk wanita, untuk pemakaian wanita, untuk perhiasan wanita. Tetapi bagi saya agak-agak kalau dah sampai selengan dah barang kemas tu, rantai leher pun dah
beban macam tu sampai nak berjalan pun terbongkok-bongkok, saya rasa cukup lah setakat itu. Nak beli buat apa banyak-banyak. Kalau hasil untuk melabur, beli untuk melabur, ini adalah pilihan yang terbaik. Dinar ataupun jongkong emas. Sebab apa? Sebab bila kita beli dinar, bila kita beli jongkong emas, ini adalah emas 999.9, 24K. Nilainya lebih mahal dan lebih bernilai berbanding dengan barang kemas 916, 12 karat. Dan bila kita nak jual nanti, yang ini lebih bernilai dan susut nilainya, spread margin dia rendah, antara 6 ke 9% sahaja. Berbanding dengan barang kemas. Barang kemas boleh pergi sampai 35%, 40%. Nilai dia bila nak dijual. Jadi kita rugi banyak. Jadi kata nak melabur untuk masa depan, seelok-eloknya beli jongkong emas. Spread margin dia dalam 6 ke 9% saja berbanding dengan barang kemas 35%, malah 40%, dan dimanipulasi oleh kedai-kedai emas. Di public gold, harga semasa jualan dan belian setiap 20 minit berubah. Jadi kita tak manipulasi harga emas ini. Dia mengikut harga semasa. Di kedai emas, kalaupun harga semasa rendah, harga semasa turun, bukan dikata dia nak tukar pun. Mungkin seminggu sekali lah dia tukar. Dia nak tukar hari-hari tu, jangan harap lah. Jangan harap. Kita setiap 20 minit, harga jualan dan belian diupdate secara automatik. Okay? So itu kelebihannya emas di public gold. Jualan dan belian mengikut harga semasa. Yang ketujuh, survey upah paling rendah. Yang ni pula, again, boleh dimanipulasi oleh pekedai-pekedai emas. Tetapi di public gold, kita tidak manipulasi. Itulah harga emas, itulah upah. Dan upahnya pula very minimum. Bagi jongkong-jongkong emas ni very minimum. Tapi barang kemas of course lah mahal. Sebab apa? Kita tengoklah dia punya rekaan dia, design dia. Bukannya orang kata cokia-cokia punya. Design yang memang kerawang-kerawang, lipan bara, pulut dakap, macam-macam. Tapi jongkong emas macam ni sajalah. Macam ni saja. Taklah menarik sangat. Tapi bagi saya, dinar yang dikeluarkan oleh public gold dan bunga emas yang dikeluarkan oleh public gold memang marvelous. Memang marvelous, memang cantik di mata. Memang orang kata menusuk kalbu lah. Kalau kita tengok, memang menusuk kalbu. Dan memang orang kata menarik minat kita untuk membeli. Ini adalah jongkong emas, kepingan emas daripada public gold. Yang ni 10 gram. 10 gram. Saya buka kepada anda, nak tunjukkan kepada anda macam mana rupa. Kalau dahulunya dia seal, masuk dalam dia punya kad. Tapi sekarang ni emas di public gold, kita buat macam ni. Kita masukkan dalam casing. Jadi memudahkan pelanggan-pelanggan untuk mengeluarkannya dan memegang. Sebab apa? Saya kata emas ni dia ada aura. Jadi kalau kata pelanggan, tuan punya emas ni, dia tak pegang emas tu, dia rasa dia tak cukup syarat. Cantik tak design dia? Ini 10 gram. 10 gram. Jadi kita kena pegang emas ni. Barulah dia punya aura emas tu dapat orang kata dapat masuk ke dalam naluri kita, dalam jiwa kita. Okay, ini 10 gram. Cantik. Jadi dibubuh dalam casing macam ni. Dibubuh dalam casing macam ni. Jadi anda boleh buka dan pegang. Dan simpan balik. Simpan elok-elok. Simpan elok-elok dalam casing macam ni. Lepas tu kita ada bag pula. Ini bag. Ini bag. Gold bar card bag. Dia ada sertifikat pula, sijil. Kena simpan ni sijil. Sebab apa? Sijil ni penting. Dia nak tahu bila tarikh pengeluaran, berapa gram, dan dia ada serial number. Penting simpan benda ni. Okay.
So ini gold bar. Saya tunjukkan kepada anda pula contoh dinar. Macam mana? Dinar pun juga macam tu juga. Dia ada sertifikat, dia ada sijil, kemudian dia ada dinar. Dan dinar juga dia masukkan dalam casing dia. Anda boleh buka dan rasai macam mana feeling dia kita pegang emas. Beza you pegang barang kemas dengan emas 999 ni. Ini dinar. Satu dinar. Satu dinar. Satu dinar. You boleh pegang, you boleh feel, dapatkan aura emas tersebut di tangan anda, untuk anda, orang kata, memanjangkan lagi usaha anda untuk memperoleh, untuk mendapat matlamat anda menyimpan emas. Okay, cantik casing dia, gold bar lagi. Dia punya kad gold, emas. Pelbagai, yang ke-8, pelbagaikan simpanan emas. Pelbagaikan simpanan emas. Sebab apa? Sebab kita nak orang kata nak menarik minat kita pelbagaikan simpanan emas. Dalam emas public gold ni kita ada setengah gram, setengah dinar. 1 dinar 4.25. Setengah dinar sebahagian daripada dia 2.125 tak salah saya. Okey, dan 5 dinar 4.25. 10 dinar and 10 dinar 40.25. Ini dah lebih kurang RM10,000 ni, 10 dinar ni. Dan kita ada gold bar 10 gram. Pelbagaikan simpanan anda, dan kalau ada lebih nanti kita boleh beli ni 1 kilo untuk pelabur-pelabur, untuk pelabur-pelabur yang tegar dalam simpanan emas. Saya syorkan untuk beli yang ni 1 kilo. Sebab saya nampak, saya congak-congak di awal bulan ini, awal minggu ni, awal minggu ni harga emas RM240. RM240. Dan dalam tempoh 1 hari emas tersebut naik ke RM247. Bayangkan. 240 dia naik ke 245, hari berikutnya naik ke RM247. Macam mana peningkatannya yang cukup, yang mendadak tersebut. So kalau kita ada wang 1 kilo ni, seolah kita dah untung 5-6 ribu dengan mudah. Kalau nak elok lagi, kita tunggu emas naik sampai 270, 280, kita tengok berapa yang kita dapat nilainya daripada 1 kilo emas. Jadi kalau nak tahu dengan lebih lanjut macam mana nak dapat keuntungan melabur dan juga keuntungan menyimpan, boleh roja-roja dengan saya. Kita bawa berbincang dengan lebih detail macam mana nak melabur, nak untung melabur dan untung menyimpan. Hari ini kita nak cerita tentang untung menyimpan saja. Untung melabur kita boleh cerita di belakang. So kita tak cerita hari ini tentang untung melabur. Okey. Dan simpan resit dan rekod. Tadi saya tunjukkan tadi sijil dia. Kena simpan lah. Kena simpan dia punya rekod. Resit tu tak perlulah. Tak perlu resit. Kalau kata kedai-kedai barang kemas, kena simpan lah resit dia tu. Sebab dia tak ada orang kata sijil-sijil macam mana di public gold. Kita ada sijil. Jadi kena simpan resit. Tapi sekarang ni kita dah ada sijil, simpan sijil sudah. Resit tu tak perlulah. Tak perlu simpan resit. Okey. Target nak bayar zakat emas. Sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, orang yang simpan emas ini dia banyak berzakat. Jangan takut untuk bayar zakat. Ini ada yang takut, kata tak maulah beli emas nanti dia kena bayar zakat. Tuan-tuan perlu tahu, duit ringgit, duit kertas yang ada simpanan dalam tangan kita pun kena bayar zakat. Kena faham tu. 2.5%. Jadi daripada bayar zakat wang kertas kita, apa salahnya untuk kita tukarkan emas tersebut, wang tersebut menjadi ketulan emas. Sebab emas lebih berharga. Emas nilainya mampu meningkat. Wang ringgit nilai dia tak mampu meningkat. Yes, you boleh simpan di dalam bank yang you dapat dividen. Dividen emas sekarang, dividen duit sekarang ni berapa banyak? ASB pun boleh bagi 4.29%. Itu salah satu sebabnya lah kenapa saya menutup akaun
ASB 5-6 tahun yang lalu. Okay, dividen dah tak relevan buat masa sekarang. Jadi simpan dalam bentuk emas. InsyaAllah dia punya peningkatan percentage, peningkatan nilai dia meningkat dan terus meningkat dari tahun ke tahun. Dan kita bayar zakat 2.5%. Cukup haul, cukup setahun kita bayar zakat. 85 gram. 85 gram kita bayar zakat. Okay. Yang ke-11 paling penting, mulakan langkah pertama. Kita emphasize 2 kali ni. Sebab apa? Sebab kita benda ni yang paling penting sekali ni. Apa pun tujuan kita, apa pun yang kita nak buat, kalau kita tak mulakan langkah pertama, hentikanlah, lupakanlah. Sembang pun tak guna. Sembang pun orang kata buat habis hayat liuk. Buat habis hayat liuk. Mulakan langkah pertama kita untuk menyimpan emas. Saya katakan tadi, pelaburan yang mudah, tanpa ilmu pun anda boleh melabur dan anda tak rugi sesin pun emas. Anda melabur emas. Tapi kalau anda nak melabur saham, anda melabur BSKL, anda nak melabur forex, anda nak melabur bitcoin dan sebagainya, pastikan anda mempunyai ilmu pengetahuan yang kukuh, yang mantap, baru anda mulakan pelaburan. Tapi dengan emas, kita tak perlu ilmu. Kita boleh mulakan dari sekarang dan pada masa yang sama, kita timba ilmu. Sebab apa? Sebab ini, emas tidak mengkayakan kita, tetapi ilmu emas mampu mengkayakan kita. Emas tidak mengkayakan penyimpan. Emas hanya memberi jaminan kepada nilai mata wang anda pada masa akan datang. Tetapi apa yang mengkayakan anda adalah ilmu tentang emas yang anda pelajari. Bila anda faham ilmu tentang emas yang anda pelajari, harga emas naik, kita beli. Harga emas rendah, kita beli lagi banyak. Ada emas naik, kita beli. Setiap bulan kita menambahkan pelaburan emas kita. Setiap bulan kita tambah dan tambah. Harga emas turun, kita tambah berganda-ganda. Ini adalah ilmu emas yang kita perlu faham. Setengah orang kata, ish, saya beli emas waktu tu mahal gila. Lah ni harga dia turun. Ogi lah saya. Tak ogi sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Bila kita ada ilmu emas, akan sentiasa tersenyum bila harga tinggi dan juga kita tersenyum bila harga rendah. Sebab apa? Sebab kita ada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita berlapang dada. Sebab apa? Bila kita beli pada harga yang tinggi dan pada masa yang sama kita beli pada harga yang rendah, kedua-dua belian ini akan menyebabkan kita puratakan harga keseluruhan belian kita. Bila kita puratakan harga keseluruhan belian kita, ia akan menyebabkan nilai emas keseluruhan kita menjadi murah. Itu tips dia. Jadi berlapang dada, tak payah takut. Beli bila-bila masa pun. Ini nak tunggu harga rendah. Harga emas 240 pun tak mau beli-beli, aku tak tahu bila nak beli lagi dah. Tiba-tiba terkejut, hari berikutnya naik 245 pun tak beli juga. Nak tunggu harga emas tinggal RM50. Lupakan saja, tuan-tuan dan puan-puan. Tak adalah. Masalahnya tahun 2000 yang lalu harga emas RM50 pun orang kata mahal. Tak ada orang nak beli. Sekarang harga emas RM245, RM247 pun orang kata mahal. Bila masa yang murah? Emas tak pernah punya murah. Emas tak ada dalam kamus hidupnya orang kata emas itu murah. Dan bagi penyimpan-penyimpan emas, bila-bila masa pun dibeli. Setiap bulan dia menambah pelaburan dia. Sebab apa? Sebab dia faham kepentingan dan kuasa emas tersebut terhadap kewangan, pengurusan kewangannya. Sebab apa? Sebab kalau kita simpan duit di tangan, memang hancur lah.
memang hancur. Dapat 10,000 habis, dapat 5,000 habis, dapat 30,000 pun habis. Tapi bila kita menyimpan emas ni dia macam magnet. Lagi tambah, lagi tambah, lagi tambah. Wang bila ada 10,000, dia takkan kekal dah jadi 10,000 tu. Tangan kata, berapa ada dalam bank? Oh, ada 10,000. Bawa keluar lah 10,000. Beli TV satu 50 inci. Segeram tengok jiran pakai 50, 60 inci, aku pun nak beli 60 inci. Bawa dia ada akal. Bukan orang ada akal, hang sendiri yang ada akal. Orang habis duit tak tentu halal. Okay. Orang beli washing machine besar, kita pun nak beli washing machine besar. Orang nak beli kereta besar, kita pun nak beli kereta besar. Orang nak beli bini besar, kita pun nak bini besar. Tu masalahnya kan. Bila kita tangan ni bila dah ada duit, dia gatal nak fikir macam-macam. Ada saja. Sama laki bini tu dia akan sama-sama naik. Jom ada duit kan, tak apa, kita belilah. Nak simpan pun dah berapa, bukan boleh bawa mati. That kind of statement bukan boleh bawa mati. Kita beli lah. Nak simpan buat apa? Masa duk ada ni kita nak merasa duit ringgit kita. Mati esok ni lingkup habis. Joli anak-anak. Okay. Salah lah konsep tersebut. Selagi kita ada ni, kita nak pastikan kita dapat, orang kata, dapat stabil ekonomi. Kita dapat stabilkan kewangan kita. Apa-apa jadi pun dalam kehidupan kita, kita mampu mendepani masalah-masalah tersebut dengan orang kata, dengan penuh keyakinan. Tak ada kacau bilau dalam hidup kita. Ini kalau sampai dana kecemasan tak ada langsung dalam poket, apa-apa jadi, kereta rosak, rumah bocor dan sebagainya, nak cari duit kat mana tu? Nak pergi betul benda-benda tu semua. Ya, konsisten hingga capai matlamat. Ini penting. Jangan risau bila anda start membeli emas, benda-benda ni akan orang kata akan mengatur anda. Emas tersebut, magnet emas tersebut akan mengatur anda, akan membawa anda meneruskan usaha anda untuk mencapai matlamat simpanan emas anda. Dan bagusnya di Public Gold ini, bila anda menjadi pelanggan Public Gold, anda akan disajikan dengan pelbagai ilmu emas dari semasa ke semasa. Anda tidak akan dibiarkan keseorangan. Anda akan sentiasa disajikan dengan ilmu emas setiap hari, setiap minggu, setiap malam. Kita ada kelas malam, kita ada pelbagai maklumat Telegram, Facebook Live, YouTube, WhatsApp, name it, macam-macam ilmu yang kita akan kongsikan dengan anda dari semasa menyuburkan semangat anda menyimpan emas untuk orang kata berkongsi ilmu-ilmu emas ni dengan anda. Agar kita sama-sama celik emas, agar kita sama-sama mengenal kepentingan emas, agar kita sama-sama orang kata memperoleh benefit, faedah daripada simpanan emas. Ingat sekali lagi, emas tidak mengkayakan kita, tetapi ilmu emas mampu mengkayakan kita. Ini adalah matlamat Public Gold. Kita nak mencelikkan masyarakat tentang kepentingan emas, kita nak celikkan masyarakat bahawa ilmu emas ini penting untuk mengkayakan masyarakat. Dengan itu, setakat itu saja perkongsian pada saya pada malam ini. Nak pergi solat isyak dah. Like, komen dan share agar lebih ramai orang lagi yang dapat manfaat daripada perkongsian ini. Assalamualaikum, ciao an, wanakum, sawadee ka.